belakang ni apa ni? Jawablah, kenapa diam? Mana saya tahu awak yang datang serang saya? Mana tahu. Kau dah rampas suami aku, dah kacau rumah tangga aku. Kau nak buat tak tahu pula. Kejap. Puan, tak kisahlah apa yang jadi antara Puan dengan kawan saya ni. At least bincanglah elok-elok. Janganlah bising-bising kat sini. Malulah kalau orang tengok. Korang ni siapa yang nak ajar aku cara nak bincang dengan dia? Kau tahu tak dia dah rampas suami aku tau. Ke korang pun sama spesies macam dia, perampas juga. Puan cakap baik sikit ya, Puan. Jangan nak samakan kita orang dengan kucing siam belakang saya ni tahu. Kalau Puan nak gaduh, Puan nak ganyang, Puan ganyang dia seorang. Jangan libatkan kita orang ya. Cha, jom kita masuk dalam, kunci pintu. Jadi polis datang nanti kan. Tak pasal-pasal kita kena tangkap. Sekejap, aku tak habis cakap lagi. Kita semua perempuan, betul tak? Walaupun kita tak boleh nak jadi perempuan yang baik, sekurang-kurangnya jadilah perempuan yang dihormati. Jom masuk. Itu dia sedutan dari drama Risik Pada Hati yang sedang berlangsung sekarang ini di TV3. Tapi itulah sedikit sebanyak situasi yang kita nak bincangkan pada hari ini tentang gangguan orang ketiga. Tapi sebenarnya kan Fiza, orang ketiga ni bukan saja kekasih gelap. Ada lagi pihak-pihak lain yang boleh kita kategorikan sebagai orang ketiga. Tapi itu yang kita nak tanyakan kepada Tuan Peguam kita ini, siapa sebenarnya yang boleh dikategorikan sebagai orang ketiga ini. Dan selain itu, bukan saja kita nak kongsikan dari sudut perundangannya, kita juga akan kongsikan dari sudut psikologinya. Dan kita perkenalkan dahulu tetamu kita di studio pada hari ini yang pastinya ramai dalam kalangan penonton kita ni tak sabar nak tanya soalan, dan ada juga komen-komen yang dah pun dihantarkan. Kita bersama dengan Tuan Musa Awang selaku Presiden Persatuan Peguam Syar'i Malaysia. Assalamualaikum, apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah, sihat Fiza. Alhamdulillah, sihat. Terima kasih Tuan bersama kita. Dan di panggilan video pula kita bersama dengan Dr. Nasruddin Subhi, iaitu pencerah kanan Pusat Kajian Psikologi dan Kesejahteraan Manusia, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam, apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Terima kasih Doktor bersama kita di WHI. Baik, Fiza. Okey, sama-sama. Baiklah, kita nak mulakan perbincangan kita hari ini dengan soalan kepada Tuan Musa Awang dahulu. Bila kita bercakap tentang gangguan orang ketiga ini, secara lazimnya, kebiasaannya, orang akan kaitkan dengan mereka yang mengganggu hubungan rumah tangga. Pastinya kalau skandal, kekasih gelap dan sebagainya. Tetapi Tuan, mungkin boleh kita kongsikan dan memberi pencerahan kepada penonton-penonton kita ini, sebenarnya siapa yang diklasifikasikan ataupun digelar orang ketiga dalam hubungan perkahwinan ini? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Orang ketiga ni dalam undang-undang dia tak ada satu tafsiran yang khusus. Dia, kalau dalam perkataan undang-undang disebut mana-mana orang. So bila mana-mana orang tu maksudnya sesiapa sajalah. Termasuklah mungkin dari kalangan keluarga ataupun daripada kalangan orang luar, kekasih gelap ke dan sebagainya kan. Dan juga mungkin juga berlaku daripada kalangan orang-orang sekeliling rumah ataupun saudara mara, jiran-jiran dan sebagainya. So mereka ni boleh termasuk dalam kategori sebagai orang ketiga. Cuma bila timbul pertikaian ataupun isu tentang orang ketiga ni, kalau dari sudut perundangan tu dia ada tiga keadaan ataupun tiga kategori yang boleh dikenakan tindakan dari sudut undang-undang lah. Yang pertama, memujuk lari isteri orang lah, perempuan yang sudah bersuami. Kalau pujuk lari suami orang tak apa, sebab tak ada dalam sebut dalam undang-undang kan. Yang keduanya, menghalang pasangan suami isteri yang dah menikah secara sah untuk hidup sebagai suami isteri. Halangan tu mungkin dalam pelbagai bentuk. Sama ada dalam bentuk ancaman ataupun keluarga misalnya dia ambil suami ataupun isteri itu duduk tempat yang lain, tak bagi bersama dengan suami dia, itu mungkin juga akan berlaku halangan. Dan yang ketiganya, kategori ketiganya, menghasut mana-mana suami atau isteri daripada supaya bercerai ataupun supaya tidak menjalankan tanggungjawabnya sebagai suami atau sebagai isteri. So tiga kategori itu yang boleh dikenakan dari sudut undang-undang lah. Ya, okey. Tadi tertarik saya bila Tuan Musa disebutkan tentang menghasut. Ada kalanya menghasut ni bukan saja di mesej ataupun panggilan telefon. Kadang-kadang kata-kata yang kerap bila berjumpa je cakap okey tak payahlah kan. Itu nak buktikan agak sukar sedikit. Atau bagaimana? Bila di mahkamah yang paling penting adalah pembuktian tu. Pembuktian. So kalau berlaku hasutan tu tadi, maksudnya
mungkin berlaku dalam bentuk lisan ataupun dalam bentuk tulisan, bertulis kan, hantar mesej ataupun WhatsApp dan sebagainya tu. So yang itu boleh dikonvertkan dalam bentuk printing, maksudnya kalau di mahkamah nanti dibuktikan, ditunjukkan inilah perjalanan ataupun apa yang berlaku, kronologi sehingga berlaku perceraian ataupun halangan itu tadi. Dan juga bila melibatkan teknologi ni, biasanya kita akan panggil mereka yang expert lah. Pakar daripada SKMM misalnya, Suruhanjaya Komunikasi yang boleh mengesahkan itu memang betul perbualan mereka, bukan satu benda yang fake. Bukan kita buat sendirilah. Bukan buat sendiri. Takut ada juga orang dia beli lagi satu phone, dia buat sendiri Betul. Dia sekarang ni kita ada satu apps yang boleh buat conversation tu. Okey. Itu tadi apa kita katakan, kalau dari segi pembuktian tu di mahkamah kita perlu ada pembuktian, mesej bertulis, surat, email dan sebagainya, tetapi perbualan yang dikatakan sebagai menghasut itu agak sukar untuk dibuktikan. Kita kena ada pembuktian kalau kita nak pergi ke mahkamah. Jadi kalau kita bercakap dari sudut hasutan, lisan, ini ada kaitannya juga dengan keadaan psikologi seseorang itu apabila mungkin dalam keadaan tertekan, keadaan sedih dan sebagainya. Ini mungkin boleh mengganggu gugat kepada keadaan emosi seseorang itu yang mungkin Dr. Nasruddin boleh kongsikan. Bila kita bercakap tentang gangguan orang ketiga ini, tak kiralah sama ada diganggu oleh lelaki, wanita ataupun kadang-kadang ia boleh juga melibatkan ibu mertua, ipar dua, majikan dan sebagainya. Bagaimana kita nak kongsikan tentang kesan psikologi kepada mereka yang diganggu ni? Sebab kadang-kadang orang ni nak cerita sikit-sikit je, tapi tiba-tiba mereka ini macam tadi awak katakan, ada yang dihasut, ada yang dipaksa untuk buat keputusan. Bagaimana kita nak membantu mereka? Apa kesannya, Doktor? Terima kasih, Lisa. Bercakap mengenai kesan ini, saya kira di peringkat awal kita kena tengok dulu dari segi bentuk ataupun kadar gangguan itu dan juga ketahanan diri orang yang diganggu itu tadi. Ya, so maknanya dekat sini kesan psikologi itu bergantung kepada dua perkara inilah, dan secara lumrahnya emosi orang yang terganggu itu pasti akan marah, mungkin geram ataupun beram, ataupun meluai. So maknanya ini emosi yang biasa kita dengar ataupun biasa yang kita lihat apabila seseorang itu diganggu. Dalam masa yang sama juga, kalau gangguan ini berada dalam kadar yang tinggi, mungkin dia boleh membawa kepada kebimbangan, disebabkan ketidaktentuan yang berlaku dalam hidup mereka itu lantaran gangguan orang ketiga ini tadi. Dan yang paling teruk saya kira akan berlaku kemurungan lah, akan berlaku kemurungan kepada individu tersebut, mungkin disebabkan ketahanan diri itu sudah runtuh, dan dia perlu, pada waktu itu perlu pada sokongan-sokongan dari keluar. Okey. Tadi Dr. Nasruddin ada sebutkan tentang kesan emosi. Tapi kan doktor, kita selalu je dinasihatkan kalau jadi apa-apa jangan buat tindakan melulu, tapi kita tak naklah tunggu bila keadaan dah jadi teruk, bila dah rasa murung, rasa susah nak bekerja dan sebagainya, baru nak ambil tindakan. Pada pandangan doktor lah, bila saatnya bila kita diganggu oleh orang ketiga ni perlu buat tindakan? Di peringkat awal lagi atau bagaimana? Okey. Itu soalan yang bagus. Kita ni, budaya kita di Timur ataupun masyarakat Melayu, kita biasa pendam ataupun kita biasa simpan masalah yang kita alami itu, dan kita rasa bila kita kongsi dengan orang, dia akan membuka aib keluarga kita, diri kita. Namun yang demikian, pada yang sebegini perlu kita kawal, perlu kita pujuk. Dan lebih lama kita simpan, sebenarnya kesannya akan lebih tinggi ataupun lebih mendalam. Pernah melalui pengalaman saya menjadi seorang kaunselor, seseorang itu pendam masalahnya bertahun. Jadi kalau misalnya benda itu disimpan bertahun, kesannya itu akan lebih mendalam. Tidak salah pada saya sekiranya kalau misalnya individu itu merasa kurang selesa dengan keadaan dan
sukar untuk mengambil keputusan, ya, berjumpalah dengan mereka yang boleh percaya. Ya, ada kalanya kita percaya kepada rakan karib, ya. Contohnya macam paparan dalam drama tadi, cerita yang ditunjukkan tadi, Risik Penhati. Ya. Ataupun kita juga boleh pergi kepada ibu bapa ataupun keluarga, dan kalau misalnya itu juga tiada, mungkin kita boleh pergi kepada orang yang berkecuali, yang profesional, kaunselor. Ya. So dengan cara itu saya kira kita boleh meleraikan kemelut yang melanda diri. Ya, dia cepat lebih baguslah sebenarnya. Ya, saya suka apa yang doktor katakan itu, bahawa kalau kita nak dapatkan bantuan tu lebih cepat lagi bagus. Janganlah kita tunggu sampai benda tu dah membarah, tak tahu nak buat apa, barulah kita nak cari mereka yang lebih pakar dan juga arif. Bila cakap tentang mendapatkan bantuan ini mungkin ada dua cabangnya. Sama ada kita nak dapatkan bantuan daripada rakan-rakan, kaunselor yang bertaliah, ataupun kita nak mendapatkan bantuan dari segi undang-undang. Sebab mungkin ramai juga dalam kalangan kita ni takut, tak tahu kat mana nak mula, kat mana nak cerita, macam mana, berapa kosnya, dan boleh ke sebenarnya kalau kita ini diganggu orang ketiga nak jumpa Tuan Musa Awang. Jadi ini mungkin persoalan yang berlaku dalam kalangan masyarakat kita. Apakah antara tindakan-tindakan sebenarnya yang boleh mereka ambil kalau rasa-rasanya diganggu oleh pihak ketiga ini? Dia pengalaman saya, Fiza, Hawa, bila isu tentang pihak ketiga ni, kebanyakan bila orang datang, klien datang, buat aduan dan sebagainya tu, dia ada dua perkara je yang dalam fikiran mereka. Yang pertama, sama ada mereka nak teruskan perkahwinan yang ada tu. Ataupun yang kedua, mereka dah putus harap, dah nak tamatkan, maksudnya pergi kepada perceraian lah. So kita tengok keadaan dua perkara ni. Kalau katakan mereka masih nak selamatkan rumah tangga tu, biasanya kita akan minta dia rujuk kepada kaunselor, Dr. Nasruddin dan sebagainya, supaya mereka dapat menyelesaikan perkara itu dengan secara baik. Tapi kaunseling ni dia bukan sebelah pihak, dia kena dua-dua. Kalau isteri pergi kaunseling, suami tak hadir, tak jadi juga, dia kena dua hala. Adakah hakam dimasukkan seperti itu, ataupun hakam dia lebih kepada bila dah proses untuk perceraian. Sebab hakam ni dia lebih usaha untuk cuba mendamaikan dulu. Kalau dah tak boleh, dia akan pergi kepada perceraian. Kita mulakan kaunseling dululah. Ya, biasanya kita akan minta supaya pasangan tu hadiri kaunseling dan sebagainya, dapatkan nasihat yang betul. Sebab kalau nawaitu mereka, niat mereka tu nak kekalkan perkahwinan, nak minta supaya keadaan tu kembali kepada yang asal, so kita akan minta dia dapatkan kaunseling. Tetapi kalau katakan memang dia dah muktamad, dia dah datang muktamad untuk pergi kepada perceraian, so kita akan nasihatkan ke arah perceraian lah. Dan adalah proses-proses yang boleh diambil tu. Cuma dari sudut perundangan ni, ataupun dari sudut pengalaman saya, Fiza, Hawa, kadang-kadang kita menyalahkan pihak ketiga hadir dalam rumah tangga kan, dalam pasangan berdua. Tapi kadang-kadang punca tu datang daripada diri sendiri juga. Contoh macam saya katakan, suami misalnya, kalau kata dia seorang yang panas baran, ataupun dia seorang yang cuai memberikan nafkah, kadang-kadang itu adalah antara faktor yang membolehkan pihak ketiga tu hadir. Sama juga pihak ketiga tu termasuk orang luar, ataupun daripada kalangan keluarga sendiri. Kadang-kadang bila anak tu, anak perempuan, dia mengadu kepada ibu bapa dia, suami dia begini, kadang-kadang ibu bapa tu dia akan campur tangan untuk selamatkan anak dia tu. Itu campur tangan yang dimasukkan di situ, yang disertai oleh ibu bapa ni, kadang-kadang boleh menjadikan perceraian perkahwinan mereka itu berlaku perceraian. Contohnya kalau katalah mungkin anak itu dikasari, mungkin dipukul dan sebagainya, tapi takut nak bertindak, diceritakan kepada keluarga, jadi itu juga boleh dikategorikan sebagai orang ketiga. Betul. Kadang-kadang orang ketiga tu puncanya datang daripada pihak-pihak itu sendiri. Kita yang buka ruang untuk pihak ketiga tu hadir. Sebab kalau kita sendiri buat ketetapan bahawa rumah tangga tu antara suami dan isteri, dan kita elakkan daripada pihak ketiga campur tangan, mereka boleh hadir, mereka boleh muncul, tetapi bukan
menjadi mendominasi keseluruhan. Apa-apa keputusan nak kena rujuk kepada mak ayah dan sebagainya. Itu yang akan menyebabkan belakang. Lebih baik jumpa dengan Tuan Musa ataupun jumpa dengan Dr. Nasruddin lah, orang yang profesional ataupun orang yang neutral, tidak berpihak kepada mana-mana pihak, Hawa. Jadi timbul lagi satu persoalan lah yang kita nak Tuan Musa jelaskan selepas ini. Kalau gangguan tu ataupun campur tangan tu disebabkan untuk membantu hubungan rumah tangga tu, selepas ini kita nak minta Tuan ulas dengan lebih lanjut lagi. Tapi sebelum tu jom kita sama-sama saksikan sebuah pengakuan ini. Jom. Bahtera rumah tangga yang dibina umpama istana bahagia yang diharapkan berkekalan hingga ke hujung usia. Namun, tanpa dijangka, ia akhirnya terputus juga di tengah jalan. Mengimbas kembali ke mulut rumah tangga yang dibina selama 4 tahun, Adila, 36 tahun, tidak pernah menyangka perkahwinannya akan diuji dengan kehadiran orang ketiga yang menggugat keharmonian rumah tangganya. Adila turut mengalami tekanan fizikal dan emosi sepanjang berdepan dengan gangguan orang ketiga, malah mengakui perit untuk menerima hakikat. Tetapi apa yang telah terjadi menjadikan dirinya lebih matang dan lebih kuat. Benda ni dah jadi kat saya 6 tahun lepas. So kita of course sebagai isteri dapat insting, dapat sedar bila pasangan kita berubah. Then bila dah tahu yes dia memang ada orang lain, dan perempuan tu pun sebenarnya dah tahu dia bersuami yang malah kenal saya lagi, tapi dia tetap teruskan. Yalah, it takes two to tango. Dua-dua pun salah. Jadi pernah ada terfikir nak ambil tindakan undang-undang terhadap perempuan tu, dan saya pernah mengugut pasangan saya sebab dia nak berpoligami. Tapi saya tak nak benda tu. Jadi saya ugut dia, kalau dia tak nak lepaskan saya akan tarik perempuan tu pergi mahkamah. And of course dalam masa yang sama saya mengumpul sebanyak mana bukti yang boleh untuk sabitkan kesalahan kat perempuan tu. Tapi lepas kita dah berbincang, and then saya pun pergi kenal perempuan tu. Hebat mana sangat perempuan tu boleh sampai boleh buat pasangan kita ni jatuh cinta kat dia. Tapi setelah dah jodoh kami pun takat tu. Tapi saya pernah mendapat mesej daripada perempuan tu setelah 4 tahun. Dia mesej saya minta maaf. Mesej yang sangat panjang. Minta maaf. Dia cakap tak satu hari pun dalam hidup dia tak rasa bersalah. Bahagia atau tidak, wallahualam kita tak tahu. Tapi yalah, perasaan bersalah tu apabila kenakan orang tu, dia kena tanggungllah seumur hidup dia. Sebab kesalahan kita dengan Allah boleh maafkan, tapi kesalahan antara manusia dengan manusia tu atas sesama manusia sendiri. So, saya harap benda ni tak terjadilah kepada perempuan-perempuan yang lain. Walaupun sekarang memang banyak kes macam tu. Janganlah kita letakkan kebahagiaan kita di atas kehancuran hidup orang lain. Ingatlah benda tu. Sebab what goes around comes around. Kifarah Allah tu ada. Itu kisah yang dikongsikan oleh Adila, dan saya kira mungkin ramai juga dalam kalangan penonton kita, Hawa dan Tuan Musa, mengalami situasi masalah yang sama. Kalau tak diganggu oleh pihak ketiga seperti teman lelaki ataupun teman wanita, bekas kekasih dan sebagainya, mungkin ada juga yang diganggu oleh ahli keluarga sendiri, ibu mertua dan bapa mertua yang ingin mengganggu-gugat hubungan rumah tangga mereka. Tidak terkecuali hari ini dalam lanskap kehidupan yang dah pun berubah ini, adanya media sosial, Hawa. Betul, di era digital ini gangguannya pelbagai, dan ada kalinya tanpa kita sedari kita berkongsi lebih-lebihan pula di media sosial. Oleh itu Dr. Nasruddin, contohlah sekarang ini kita ada banyak platform kan, kita ada Twitter, Instagram dan sebagainya, kongsi satu situasi ataupun masalah hubungan suami isteri di situ, dan kemudian adalah kata-kata nasihat dalam kalangan netizen yang kadang-kadang kita tak kenal pun. Jadi kita nak dapatkan komen daripada Dr. Nasruddin. Terima kasih. Saya kira di zaman moden ini kita kena bijak, sebabnya kita ada media sosial. Cuma kita kena pandai menapislah. Sebab kita kena tahu bahawa media sosial itu tidak semuanya boleh dikongsikan di dalam media sosial. Sebabnya
banyak kesan buruk boleh timbul. Ya. Sebab dia akan menjadi paparan semua. Ya. Bukan saja di Malaysia, tapi satu dunia boleh melihat paparan tersebut sebenarnya. Ya. Jadi jangan sewenang-wenangnya kita share ataupun kongsi apa yang kita alami dalam media sosial. So lebih baik pada saya kongsi perkara itu dengan orang yang boleh dipercayai. Baik, Doktor. Dan Tuan Musa, contohlah dah dikongsikan pun di media sosial dan mendapat banyak kata-kata nasihat dan juga cadangan daripada mereka yang membacanya. Andai kata netizen, jabatan netizen. Tapi andai katalah seseorang tu ikut nasihat yang diberikan, adakah mereka-mereka yang komen tu pun boleh dikenakan tindakan atau bagaimana? Dia tak melibatkanlah sebab kita kalau fokus kepada undang-undang tu perkataannya jelas. Maksudnya contoh macam menghalang daripada hidup suami isteri ataupun menghasut sehingga berlaku perceraian atau mengabaikan tanggungjawab. So hasutan tu dalam bentuk yang jelas lah, yang kita boleh interpret, kita faham bahawa apa yang dilakukan tu, perbuatan tu adalah dalam bentuk hasutan. Kalau hanya sekadar komen tu mungkin dia tak merangkumi apa yang dikatakan sebagai hasutan tu. Itu kita baca dan biarkan dia berlalu pergi. Betul. Kita baca. Okey. Tuan, ini mungkin ramai juga dalam kalangan penonton-penonton kita bertanya, ada juga soalan-soalan daripada rakan kita di Facebook. Sebelum kita bacakan soalan ini, ada juga persoalannya. Kalau kita cakap tadi, Tuan dah terangkan tentang 3 kategori perbuatan yang boleh yang diakibatkan oleh orang ketiga ini yang boleh dikenakan tuntutan saman di mahkamah. Tetapi Tuan, bagaimana pula dengan situasi kalaulah seorang suami ataupun lelaki itu telah pun melalui proses poligami, tetapi isteri keduanya mungkin yang menjadi punca ataupun penyebab untuk menghalang daripada suami ini untuk pulang ke rumah isteri pertama, mungkin berkongsi perkara-perkara yang boleh menyakitkan hati isteri pertama dan anak-anak. Adakah ini juga boleh dikenakan tindakan sebenarnya? Kalaulah katakan perbuatan itu merangkumi, maksudnya boleh membawa kepada maksud hasutan itu tadi, so isteri kedua itu pun boleh dikenakan. Sebab ada juga kes-kes begitu, Fiza. Maksudnya dah lah ambil suami orang kan. Lepas tu dia dominan pula dalam dominan, maksudnya dia mengawal segalanya. Kalaulah sampai ke tahap bahawa tindakan ataupun perbuatan itu boleh menyebabkan suami itu mengabaikan tanggungjawab ataupun mungkin berlaku perceraian dengan isteri yang pertama. So itu kalau katakan cukup bukti dan sebagainya, boleh juga untuk dibawa ke muka ke hadapan. Bermaksud kalau mungkin dia melebihkan masa bersama dengan isteri kedua berbanding isteri pertama sampai tak cukup nak balik rumah, tak jumpa anak sebenarnya boleh. Kalau berlaku tanpa persetujuan, ya. Okey. Hawa, kita memang masa begitu mencemburui kita, tapi ini mungkin kalau kita boleh bacakan komen yang soalan yang dihantar oleh penonton kita. Okey, dari Muhammad Ashraf Ayub, ya, ditanya pihak mertua dan isteri merosakkan rumah tangga sendiri, tapi bagaimana saya untuk sabitkan mereka sebagai gangguan pihak ketiga? Bukti rakaman suara mereka sekeluarga juga ada, dan sekarang isteri dan keluarganya melakukan fitnah dan memfalkan fasah menggunakan fitnah mereka. Mereka tuntut merosakkan perniagaan saya dan kikis apa yang saya ada selama ini, serta mereka melakukan mental abuse terhadap saya. Tidak itu saja, turut disihir oleh mereka beberapa kali. Hak beliau. Apa yang mereka boleh lakukan? Banyak dakwaan-dakwaan dia tu. Yeah. So dakwaan banyak tu, list dia. List dia tu. So dakwaan tu bila di mahkamah dia perlu dibuktikan. Contoh kalau katakan perbuatan itu menyebabkan berlaku perceraian, so kena nyatakan apa perbuatan-perbuatan tu. Satu lagi, Fiza, bila melibatkan gangguan pihak ketiga ni, dia proceeding dia tu dia dalam proceeding pendakwaan jenayah syariah. Maksudnya bila jenayah syariah, orang mangsa ni, mangsa dia kena buat aduan ke Jabatan Agama Islam. Dia ada bawah seksyen penguatkuasaan dan juga pendakwaan tu, dan mereka akan siasatlah dengan bukti-bukti yang dikemukakan tu tadi. Kalau kata ada cukup bukti yang dikemukakan dengan rakaman lisan dan sebagainya, ataupun bukti bertulis yang kita snapshot dan sebagainya kan. So kalau cukup, mereka akan Jabatan Agama Islam ni, pendakwa syar'i akan buat pendakwaan di mahkamah ke atas pihak yang ketiga itu tadi. Tapi kadang-kadang bila dibuat aduan, bukti itu tak
tak berapa strong, mereka pun tak nak bawa ke mahkamah kan. Dia hanya berhenti setakat siasatan tu saja. Okey. Bermakna kalau kita ada dalam keadaan ataupun situasi sebegini, yang paling penting sekali sebenarnya kita kena rujuk kepada mereka yang lebih ahli dan pakar. Betul. Dan kita kena tepuk dada tanya selera, apakah keputusan yang ingin kita ambil, meneruskan perkahwinan ataupun sebenarnya apa yang kita inginkan. Ini mungkin Dr. Nasruddin juga boleh membantu kita untuk membuat rumusannya, Doktor. Seperti Tuan Musa katakan dari awal tadi, ada dua, sama ada kita nak pertahankan ataupun kita sebenarnya dah ada keputusan yang ingin kita buat. Tetapi dalam sudut psikologinya, dalam hubungan rumah tangga, bukan hanya ada suami dan isteri, tapi ada juga anak-anak ataupun orang-orang di sekelilingnya. Kadang-kadang kalau seseorang itu melalui proses yang agak sukar dengan gangguan orang ketiga, dengan mental abuse, dengan pelbagai situasi-situasi yang lain, orang putih kata, is it worth to fight for? Ataupun apakah sebenarnya, bagaimana cara terbaik untuk kita mencari titik tengah jalan penyelesaian agar pasangan ini pun tak bergaduh, mental dan emosi anak-anak ini juga turut terjaga, Doktor? Okay, terima kasih. Ya, saya kira dalam mencari jawapan terhadap persoalan ini, pertama sekali kita kena tanya apa yang dikehendaki oleh individu terbabitlah seperti mana yang Encik Musa sebutkan tadi. Ya, dan saya kira juga kita sebagai manusia kita kena sedar bahawa tiada masalah yang tidak boleh diselesaikan. Sama juga macam penyakit. Ya, so maknanya kita kena usaha dan terus berusaha untuk mencari jawapan tersebut. Ya, menjawab kepada persoalan Fizan itu tadi, is it worth fighting for? Yes, sometimes it is worth fighting for. Ya, jadi bergantung kepada apa yang kita hendaki. Ya, selagi mana kita ada kudrat, saya rasa kita perlu berjuang terhadap apa yang kita inginkan dan melihat kepada kebahagiaan yang lebih bersifat holistik. Sebabnya bila kita berkeluarga itu, kita ada suami, kita ada anak dan kita ada keluarga sebelah mertua. Ya, so keharmonian itu perlu dilihat dari segala aspek. Ya, dan kita tidak boleh samakan diri kita dengan orang lain. Ya, that is why kalau misalnya saya sebagai kaunselor, saya boleh membantu klien. Namun yang demikian, apa yang penting adalah keputusan di pihak klien itu bersandarkan kepada kemampuan diri dia sendiri. Dan saya harus menghormati keputusan yang dibuat oleh klien saya, walaupun pada dasarnya saya mungkin kurang setuju. Okey. Dan sama-sama kita doa semoga kita semua dilindungi daripada gangguan orang ketiga ini, dan kepada ada yang masalah sebegini semoga dapat diselesaikan dengan baik, insya-Allah. Dan terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Tuan Musa bersama kita di WHI, dan terima kasih juga kita ucapkan buat Dr. Nasruddin atas penjelasan. Terima kasih banyak-banyak. Dan kita harapkan sedikit sebanyak daripada perkongsian kita ini tadi dapat membuka mata dan juga minda anda penonton yang mungkin berada dalam keadaan ataupun situasi yang sama. Apa yang paling penting sekali, jangan kita kongsikan di media sosial ataupun bercerita masalah ini kepada mereka yang bukan orang ataupun ahlinya. Carilah mereka yang lebih profesional yang dapat membantu anda untuk membuat keputusan terbaik. Tetapi seperti apa doktor katakan tadi, keputusan di tangan anda sendiri. Ya, pastinya. Okey, kita dah bincang macam-macam ni, tapi lepas ni kita nak berhibur sedikit, nak cari ketenangan dengan Yuka Karisma. Tapi sebelum itu, WHI berehat dulu seketika. Terpatri di hati.